Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang. Hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat bertemu lagi kita dalam forum tentang halakah kosmetik bersama saya Nur Ani Safia. Pada pagi yang bahagia ini, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita hari ini, seperti yang kita maklum, pada zaman kini, pengguna tidak kisah dengan kandungan produk yang disenarkan berbahaya, asalkan kelihatan cantik di depan orang ramai. Malah, ada yang tidak tahu pun apa yang ada di dalam produk tapi membeli dengan harga yang murah. Masalah ini perlu diberikan perhatian dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, halal ke produk ini? Persoalannya, jadi inilah topik utama perbincangan yang bakal kita kupas. Sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu kerana sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli pertama iaitu Saudari Aida Izzati yang merupakan pelajar Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada pengurusi, Saudari Cik Nurhani Safia. Alhamdulillah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang bahayanya penggunaan kosmetik. Seterusnya, ahli panel kedua kita nampak yakin dan tenang saudari Umi Syazlin, juga pelajar Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Apa khabar saudari? Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengurusi. Saya datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Ya, sudah tentu. Saudari Umi Syazlin, topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik, jadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Alia Atikah. Nampak manis orangnya, walaupun nampak malu, namun peta berbicara. Selamat datang juga buat saudari. Tanpa membuang masa lagi, mari kita memulakan topik perbincangan dengan lebih dekat. Amat sesuai sekali jika saudari Aida Izzati memulakan bicara kita pada pagi ini. Baiklah saudari, soalan pertama saya kepada panel pertama, bagaimanakah proses eksperimen ni terhadap haiwan boleh berlaku dalam dunia kosmetik? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu, rakan panel yang lain dan juga seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Saya Aida Izzati binti Mulia adalah panel yang akan merungkaikan tajuk Overusing Animal Experimenting. Malah ramai orang menentang dengan perbuatan ini. Ujian ini mestilah dilakukan sebagai prosedur sebelum melancarkan sesuatu produk tersebut. Perkara ini telah didorong dari kejadian di mana seorang wanita telah mengalami kecederaan iaitu menyebabkan buta setelah menggunakan produk maskara. Ujian haiwan ini memberi kesan yang sangat buruk kepada psikologi dan fisiologi haiwan yang menjadi objek oleh kajian. Seterusnya, setengah juta haiwan digunakan untuk menguji kosmetik di seluruh dunia setiap tahun. Ia adalah lebih daripada 1,369 pada hari ini sahaja, termasuk tikus, anjing, kucing, arnab, hamster dan monyet. Sebelum haiwan tersebut mati, ada yang terpaksa menghirup asap yang beracun, ada juga haiwan yang ada lubang di arnab yang hamil diberi makan ramuan kosmetik selama 28 hari kemudian dibunuh bersama bayi yang belum dilahirkan. Seterusnya tikus dipaksa makan atau menjedut bahan kosmetik atau disapu ke bahagian kulit haiwan tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh yang berlaku dalam pengujian haiwan. Ujian keresaan kulit dan mata di mana bahan kimia disapu ke kulit yang dicukur atau menetas di bahagian mata arnab. Selain itu, ujian yang memberikan dos bahan kimia kepada tikus melalui pemberian paksa secara berulang dan ujian ini berlangsung selama beberapa minggu. Ia telah menyebabkan tanda-tanda penyakit umum bahaya kepada kesihatan tertentu seperti barah ataupun kecacatan kepada kelahiran.
Akhir sekali, contoh yang berlaku adalah ujian dosis mematikan yang dikecam secara meluas, di mana tikus tersebut menelan sejumlah bahan yang besar pada akhir beberapa ujian. Haiwan-haiwan itu dibunuh, biasanya oleh disebabkan sesak nafas, patah leher atau pemenggalan. Ia juga boleh menjadikan penghilang rasa sakit tidak disediakan. Di Amerika Syarikat, peratusan besar haiwan yang digunakan dalam ujian tersebut seperti tikus dan tikus dan arnab. Ia tidak dikira dalam statistik rasmi dan tidak mendapat perlindungan di bawah Akta Kesejahteraan Haiwan. Melihat kadar kematian yang tinggi, sudah tentu ujian haiwan ini adalah percubaan kosmetik yang sangat kejam dan tidak memberi kemanusiaan. Haiwan yang mempunyai hak untuk menjalankan kehidupan mereka secara normal sebagai makhluk adalah terjejas. Ia pada tahun 2013, larangan menguji kosmetik di Kesatuan Eropah. Ia membuka jalan kepada bagi usaha mencari alternatif untuk ujian kosmetik yang biasa menggunakan haiwan. Di India, Norway, Iceland dan Switzerland telah meluluskan undang-undang yang serupa. Syarikat kosmetik di Amerika dan di luar negara menjalankan ujian haiwan tidak dapat menjual produk mereka kepada negara antara negara yang telah menyekat dengan pengajian haiwan ini, antaranya adalah di California, Australia, Colombia, New Zealand, Korea Selatan, Taiwan dan juga Turki. Okay. Ini adalah contoh-contoh produk yang menggunakan pengujian terhadap haiwan. Antaranya adalah contohnya Maybelline. Seterusnya adalah ada satu video ni, movie telah menjadi contoh dengan perbuatan ini. Tajuk movie itu adalah The Raft. Ia dalam movie ni dia menceritakan seekor arnab telah dibuat uji bagi salah satu daripada ribuan anak dan haiwan lain yang tidak terhitung yang digunakan pada setiap tahun dalam ujian keracunan kimia yang diperlukan untuk kosmetik dan ramuannya. Cerita ini menggabungkan percintaan empati dengan keajaiban animasi gerakan dan persembahan oleh pameran multinasional. Sudah ada ribuan produk di pasaran yang dibuat menggunakan bahan dengan selamat. Syarikat dapat memastikan keselamatan dengan memilih untuk membuat produk menggunakan bahan-bahan tersebut yang bahan-bahan yang selamat lah. Syarikat juga mempunyai pilihan untuk menggunakan ujian bukan haiwan yang ada atau melabur dan mengembangkan ujian bukan haiwan untuk ramuan baru. Jadi, secara kesimpulannya, kita perlulah mengelakkan untuk membeli atau menggunakan produk kosmetik yang menggunakan pengujian haiwan sebagai bahan untuk buat pengajian. Kita boleh memilih produk yang bebas daripada menggunakan haiwan sebagai pengajian terhadap kosmetik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Yang seterusnya, saya ingin menanyakan persoalan kepada ahli panel kedua kita. Apakah tindak balas pemakaian produk terhadap tubuh badan seseorang pengguna, dan adakah pengaruh produk timbang kilo ini menjadi ikutan pengguna lebih-lebih lagi dan juga generasi muda ni sekarang nak tampil muka lebih cantik, putih. Maka kita dengarkan pandangan saudari Umi Shazlin tentang pentingnya melihat kandungan pada produk sebelum membeli. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Okey, beginilah saudari pengerusi dan penonton. Kita lihat biarpun banyak berita kerosakan kulit wajah akibat penggunaan produk timbang kilo dipaparkan di media massa, namun masih ramai yang tidak peka atau terpedaya dengan teknik promosi dan penjualan produk yang didakwa boleh menjadikan mereka secantik selebriti. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang produk timbang kilo ini adalah krim kosmetik yang dibeli secara pukal daripada kilang-kilang OEM negara jiran seperti Thailand atau China.
Okay, produk ini dia tidak melalui proses kajian atau proses penghilangan yang betul. Kebanyakannya hanyalah produk penjenamaan semula, rebranding dan pemukusan semula, repacking, mengikut jenama yang ingin dikeluarkan oleh pengeluar tempatan. Yang sebenarnya ramai terpengaruh dengan produk tempatan kerana ia dipromosi secara meluas menerusi laman sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Hingga mereka akhirnya membeli walaupun ia lebih mahal berbanding di drugstore. Okey, lebih membimbangkan adalah ramai yang menyatakan produk ini tidak berbahaya. Sebaliknya, pengguna tersebut yang tidak tahu menggunakan dengan betul. Bahan yang terdapat dalam produk timbang kilo ni menggunakan bahan mercury. Okey, hidrokolin adalah sejenis bahan kimia yang kolin adalah untuk membunuh melanocytes, sejenis sel yang bertindak menghasilkan melanin. Untuk itu kulit akan kelihatan cerah dan semakin putih. Okay, sebenarnya badan hidrokolin digunakan untuk proses mencuci gambar. Malangnya pada hari ini ia dicampurkan secara meluas dalam pelbagai jenama kosmetik sebagai ejen pemutih kulit yang menyebabkan kulit semakin nipis dan mengelupas. Sebenarnya hidrokolin adalah sangat berbahaya dan merupakan bahan kimia yang sangat kuat. Seterusnya saya akan terangkan bahan lain iaitu merkuri yang ada di dalam produk timbang kilo. Merkuri bertindak sebagai pemutih di dalam produk seperti krim dan sabun. Bukan di dalam organik, merkuri juga mencegah pembentukan melanin untuk menjadikan tona kulit kelihatan lebih cerah. Merkuri juga memberi kesan kepada kerosakan buah pinggang. Namun pengurangan jangkitan bakteria dan kulat serta masalah berkaitan dengan saraf. Jika anda semua tidak tahu dan takut ditipu ketika membeli produk kecantikan, saya akan memberitahu sedikit produk timbang kilo yang di dalamnya. Contohnya seperti tiada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan sebarang hasil ujian makmal. Warna kulit timbang kilo terlalu pekat dan shining. Yang tidak rata dan terlalu melekit. Okay, seterusnya bahu seperti bauan logam. Kulit menjadi pedih, merah dan gatal ketika memakai produk timbang kilo ni. Kulit menjadi terlampau putih seperti pucat atau putih kelabu. Sekiranya seseorang wanita itu berhenti menggunakan produk timbang kilo, pengguna perlu berjumpa dengan pakar kulit untuk mendapatkan rawatan sekiranya kulit muka menjadi teruk seperti ditumbuhi jerawat dan kulit yang menjadi semakin nipis. Ubat-ubatan tersebut juga mestilah didapati dengan perspektif dan pemantauan doktor. Sebelum membeli sesuatu produk, pengguna boleh memeriksa nombor sesuatu produk melalui Agensi Kawaselia Farmasi Kebangsaan Malaysia, NPRA. Itu sahaja forum tentang produk timbang kilo daripada saya. Ingatlah bahawa untuk menjadi cantik, tidak semestinya perlu membeli produk timbang kilo bagi mendapatkan kesan yang cepat dalam masa yang singkat. Sebagai seorang wanita dan pengguna yang bijak, kita perlulah berhati-hati dalam membeli dan memilih produk untuk digunakan di tubuh badan kita. Okey, itu saja. Terima kasih saudari. Menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Yang paling menarik iaitu dapat memberikan kesedaran isu tentang kepentingan mengetahui setiap kandungan yang berada dalam produk. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar produk timbang kilo ni, dia boleh merosakkan saraf dan buah pinggang. Semakin membimbangkan dalam pengguna. Namun begitu, yang kita semua boleh lihat sekarang, apakah rahsia label iaitu maklumat yang terdapat pada pembukusan kosmetik. Saya jemput saudari Nur Alia Atika untuk memberikan pandangan beliau tentang topik yang serius ini. Terima kasih kepada pengerusi yang Peter berbicara. Pada pendapat saya, baru-baru ini trend semakin popular di dalam industri kosmetik. Ini adalah sebab minat yang mendadak terhadap bahan mentah yang diperoleh secara langsung dari alam semula jadi dan digunakan untuk menghasilkan kosmetik semula jadi. Okay, kosmetik semula jadi adalah produk yang hanya mengandungi bahan mentah semula jadi iaitu sumber mineral dan ramuan tumbuhan. Selain itu, mereka harus diperoleh sebagai hasil dari proses seperti penyaringan, pengekstrakan, pengeringan, penyulingan, penekanan, pengilingan dan lyofilisasi. Okay, mendapatkan bahan mentah semula jadi dengan penggunaan kaedah fizikal yang disebutkan di atas, yang memproses bahan tersebut sedikit sebanyak untuk mengekalkan
nilai nutrisi, vitamin dan bahan bermanfaat yang terdapat dalam bahan mentah tersebut. Bahan-bahan yang berasal dari haiwan boleh digunakan untuk menghasilkan kosmetik semula jadi hanya apabila tidak membahayakan kesihatan atau kehidupan haiwan. Bahan mentah tersebut antaranya ialah madu, propolis dan susu. Dalam pengeluaran kosmetik semula jadi juga dibenarkan menggunakan bahan mentah kosmetik yang diperoleh dalam proses bioteknologi, iaitu mikrobiologi atau enzimatik. Asid hyaluronik antara lain diperoleh dengan cara ini sebagai tambahan kepada bahan mentah yang berasal dari tumbuhan dan haiwan dalam kosmetik semula jadi. Okay, yang pertama menggunakan pelbagai jenis bahan mentah laut iaitu rumpai laut. Yang kedua minyak pati. Yang ketiga garam dan oksida bukan organik yang berasal dari mineral. Yang ketiga emollient semula jadi, pewarna, pengemulsi. Dan yang terakhir bahan aktif dan bahan pengawet secara semula jadi. Okay, untuk pengeluaran kosmetik semula jadi, seorang itu tidak boleh menggunakan minyak mineral, parafin, petroleum, pewarna sintetik, pewangi sintetik, pengawet sintetik iaitu paraben atau formaldehyde. Okay, bahan-bahan kosmetik semula jadi mestilah bebas dari bahan mentah yang berasal dari tumbuhan yang diubah sesuai secara genetik dan juga dari bahan mentah dari haiwan mati atau diperoleh dengan cara yang berbahaya bagi mereka. Ianya juga penting untuk diingati bahawa pengeluaran kosmetik semula jadi memerlukan langkah-langkah yang betul untuk melindungi persekitaran semula jadi. Produk kosmetik semula jadi tidak boleh mengandungi bahan sintetik walaupun sebilangan organisasi pelakon menganggap produk itu semula jadi jika mengandungi kurang daripada 5% bahan sintetik. Produk separuh siap kosmetik yang digunakan dalam penyediaan semula jadi mempunyai fungsi yang ditentukan. Walau bagaimanapun, kerana setiap bahan mentah semula jadi mempunyai komposisi yang kaya dengan pelbagai sifat, ia dapat berfungsi dengan beberapa fungsi yang lain pada masa yang sama. Bahan-bahan terpenting yang digunakan dalam kosmetik semula jadi adalah antioksidan, ejen pengemulsi, hidrat dan ekstrak tumbuhan. Okey, bagi persoalan pengurusi tadi, rahsia label tentang maklumat yang terdapat pada pembungkusan kosmetik. Okay. Label pada kosmetik biasanya mengandungi senarai bahan mentah kosmetik yang digunakan untuk pengeluarannya. Bahan-bahan tersebut disebut dengan menggunakan nama INCI yang disebut sebagai International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Singkatan ini berasal dari perkataan Inggeris. Okay. Semasa membeli barang kosmetik, pembeli perlu membaca senarai ramuan untuk memastikan produk tersebut berfungsi dengan cara yang dinyatakan oleh pengilang. Seorang pembeli itu harus ingat tentang peraturan yang mana ramuan yang termasuk dalam kosmetik disenaraikan dalam urutan tertentu bermula dengan kandungan tertinggi dalam produk. Maklumat ini membolehkan pengguna membuat pilihan tepat semasa mereka membeli barangan kosmetik. Okay, kosmetik semula jadi menjadi semakin kompetitif untuk produk sintetik. Ini disebabkan oleh peningkatan kesedaran tentang manfaat menggunakan produk semula jadi. Okay, bahan yang harus dielakkan. Kosmetik semula jadi mengandungi bahan berharga yang berlaku secara semula jadi kerana ia selamat walaupun untuk kulit yang terlalu sensitif. Walau bagaimanapun, hujah yang paling penting untuk menggunakan jenis persediaan ini adalah kekurangan bahan berbahaya yang sering dijumpai dalam kosmetik sintetik. Kesannya,
setelah penggunaan yang berpanjangan mungkin membahayakan tubuh kita. Ada apa-apa soalan daripada hadirin yang hadir? Saya ada. Hello, Ya, dengar tak? silakan. Dengar tak? Dengar. Silakan. Asal founder Sekali. asal founder claim bahan diorang 100% guna bahan semula jadi. Okay, silakan panel. Silakan panel. Okey, yang ni kita memang panggil sebagai marketing strategi. Tapi kena tahu semua produk kecantikan ni mesti ada bahan chemical. Tak boleh claim 100% natural. Even aloe vera gel, Nature Republic pun cuma letak 92%. Walhal memang kita tahu bahan digunakan adalah aloe vera. Dan gel dia pun sebiji transparent macam aloe vera asli. Ni yang krim produk dia 1% dibuat daripada bahan organik, tapi krim bahan produk 5 kilo ni berwarna oren. Ada lagi soalan? Sila kemukakan soalan. Nak tanya boleh? Ya, silakan. Apakah fungsi yang terdapat dalam bahan dalam kosmetik semula jadi Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi itu mempunyai komposisi yang kaya dengan berbagai sifat. Ia dapat berfungsi dengan beberapa fungsi yang lain dengan menggunakan bahan-bahan terpenting seperti antioksidan, ejen pengemulsi, hidrat dan ekstrak tumbuhan, humectant, pengelupasan dan surfactant. Ada soalan lagi? Saya nak tanya boleh? Boleh. Dengar tak? Dengar. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan kita dari membeli produk yang menggunakan haiwan animal testing? Itu je. Okey, saya menjawab tentang soalan ini. Okey, salah satu cara untuk kita memilih produk yang membeli, kita perlu melihat label yang ada tulis cruel free, atau sebelum kita membuat pembelian, kita buat sedikit kajian sebelum membuat keputusan untuk membeli produk tersebut. Kita sebagai manusia mempunyai peranan yang penting dalam melindungi haiwan daripada diseksa oleh manusia. Semakin banyak orang yang mengetahui dan memilih langkah ini, secara tidak langsung ia akan mempengaruhi pasaran untuk saja. Saya nak tanya soalan boleh? Ya, silakan. Kita tahu kalau menyiksa binatang itu tak bagus. Okey, jadi untuk orang yang memang dah kiranya dia sesuai dengan produk yang dibeli dengan kualiti tu, kiranya produk yang dibuat dengan penyiksaan binatang. Jadi walaupun mereka macam mana nak memakai produk yang mereka pakai sebelum ni. Adakah wajar ke tindakan mereka tu akan menyebabkan kekurangan kiranya kekejaman
kurang dekat binatang. Binatang tu dia nasib binatang tu terbela. Dapat jaminan tak? Terima kasih yang bertanya tadi. Okey, soalan tadi. Seseorang yang menggunakan produk yang ada animal testing, mereka perlulah ada sikap peranan sebagai seorang manusia untuk mempunyai sifat memberi kemanusiaan kepada haiwan tersebut. Seseorang itu boleh tukar produk yang mereka gunakan dengan menggunakan produk lain. Walaupun agak sukar untuk seseorang itu tukar, jadi ia adalah penting untuk kita mengelakkan daripada penggunaan haiwan sebagai animal testing. Itu saja. Lagi satu soalan? Lagi tak soalan daripada DRM 3A? Nak tanya, Ya, silakan. kenapa diorang gunakan Arnab untuk uji kaji untuk produk tu? Okey, terima kasih. Okey, mereka dorang kan menggunakan kulit haiwan tersebut. Contohnya dorang letakkan bahan kosmetik itu ke kulit anak tersebut. Nak tengoklah macam mana ia akan memberi kesan yang buruk ataupun tidak memberi kesan kepada haiwan tersebut. Mereka menggunakan arnab kerana maybe kulit arnab tersebut ia sesuai untuk membuat pengujian kosmetik ini. Okey, itu saja. Terima kasih kepada hadirin yang menanyakan soalan itu tadi. Terima kasih juga kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi meluangkan masa dan hadir ke forum yang telah kami anjurkan ini. Begitulah pandangan tajam daripada ahli-ahli panel kita. Moga pengisian yang penting dan padat yang disampaikan oleh ketiga-tiga panel kita ini sedikit dapat merukai lebih mendalam mengenai pentingnya penggunaan produk halal. Perlu kita tahu sebelum hendak membeli. Banyak kebaikan dari keburukan yang kita dapat. Berakhirnya ucapan panel yang ketiga, maka habis sudah perbincangan forum itu tadi. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Sebelum pisah, mari dengarkan serangkap pantun. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sekian saja rancangan Sebang Pagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum, sehingga jumpa lagi di masa yang lain.